Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Antara doanya Nabi ajarkan kepada kita, yang Nabi tak pernah tinggal juga doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, mohon bantuan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita mohon bantuan untuk pertamanya nak ingat, kerana sifat kita ni nasiah lupa. Bila kita lupa, maka jauh sekali untuk syukur. Sebab nak syukur kena ingat dulu. Kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa syukur itu diterjemahkan dengan menterjemahkan seluruh kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Semua yang kita nampak dengan kasat mata, dengan fizikal yang kita nampak ni, haza min fadli rabbi. Tak ada satu pun yang Allah jadikan di alam jagat raya ni, di dalam dunia kita ini, dalam apa yang ada depan mata kita ini, untuk kufur kepada Allah, untuk ingkar kepada Allah, untuk derhaka kepada Allah. Semuanya itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menterjemahkan syukur itu bermula dengan ingat apa yang kita lihat. Semuanya itu membawa kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya. Wujudnya alam ini, yang mana alam ini bersifat tiada asalnya. Ketika adanya alam ini, bukan menyatakan alam yang bersifat ada, tetapi mengingatkan Allah yang maha ada, mengadakan alam ini wujud. Maka ini diterjemahkan dalam perbahasan hakikat kehidupan. Sidang jemaah yang muliakan ta'ala, bayangkan baginda Nabi SAW mula mendapat wahyu ketika umur 40 tahun. Seringkali saya ulangkan hal keadaan ini, yang mana kenapa Allah pilih Nabi umur 40 tahun, dan satu keduanya Nabi very successful person.
Nabi adalah seorang yang sangat berjaya. Hati-hati dengan pemahaman bahawa Nabi tak pandai membaca, mengira, tak pandai menulis. Malah menyamakan macam kita yang tak pandai baca menulis. Wa na'udzubillah min zalik. Jangan. Ummi yang dimasukkan itu bukan sekadar memang Nabi tak boleh membaca menulis, tapi itu adalah qadar Allah, kehendak Allah. Tapi kedudukan Nabi Al-Amin. Kita tak pandai baca menulis, memang tak dipandang terus. Masyarakat nak jadikan kita Al-Amin lagi jauh sekali. Korang kena ada sijil, kena pandai baca menulis. Kelayakan pertama, kamu boleh baca? Tak boleh. Menulis tak boleh. Dah tu. Nak jadi apa-apa yang kamu boleh. Tak sama dengan level Nabi SAW. Ummi tu, dalam ummi Nabi tu, umur 40 tahun, very successful person. Meniaga umur 12 tahun dah jahanam. Kita start niaga mungkin umur 20-an. Mungkinlah berjinak niaga dari awal mungkin. Tapi Nabi dah jahanam tu 12 tahun dah bawa barang dagangan lah. Umur 25 tahun Nabi jadi ambassador. Umur 25 tahun sehingga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra yang terkenal dengan business woman. Ni ramai orang nak jadikan business woman kait dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra. Sedangkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra itu mewarisi harta keturunannya. Bangsawan Quraisy memang. Tengok siapa ni hebat. Boleh buat profit 100% kan. Kita tak boleh challenge lagi Nabi. Nabi boleh buat profit 100%. Hebat. Hebat. Dengan Nabi tak rugi. Sebab tu digelarkan Al-Amin. Digelarkan Al-Amin. Tak rugi. Hebat, dipercayai. Namun begitu, dalam keadaan kehidupan dunia yang very successful. Ni kita kena belajar tengok Nabi. Kadang-kadang betul lah cerita Nabi itu susah. Nabi itu ialah perjalanannya anak yatim, kemudian yatim piatu, dibesarkan dengan keadaan yang susah Nabi. Itu susah bukannya bermaksud rendah, hati-hati juga. Bukan susah bermaksud seperti susah yang kita duk sangkakan, orang susah hanya tak dipandang. Memang di kalangan kita kalau tak ada ilmu di dada, jiwa yang kuat, susah saja tak pandang kan. Sehingga Allah katakan dalam Quran, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin. Kata Nabi suka orang miskin sebab sehingga kena rakam dalam Quran sebab tak semua orang suka orang miskin. Tak semua kadang-kadang nyampah dia ada, menyusahkan aku. Amin. Anak yatim dia ramai orang suka. Orang miskin tu, selai bulan nak dapat taklah banyak, sikit dah pun. Dia udah tarbiyah dia 3 hari 3 malam kan. Kesian kawan kan. Kawan tu bukan tak berusaha. Tapi setakat tu je yang ada, macam mana? Kita ni alhamdulillah lah usaha sikit menjadi. Menjadi-jadi, bukan menjadi pula tu, menjadi-jadi. Tu dia. Nabi bukan susah seperti yang kita sangka. Oh, miskin tak dipandang. Tak, Nabi keturunan yang memang bangsawan. Abdul Muttalib, tok Nabi itu memang orang yang dihormati. Cuma Nabi perjalanannya susah. Sebab apa? Sebab memang adatnya untuk melahirkan seorang pemimpin itu memang perjalanan. Kalaupun senang pun latihannya susah. Masuk itu, masuk ini, training itu, training ini. Kan? Kalau ada GPA tu siap. Dan dapat kedudukan-kedudukan tertentu kena masuk. Macam-macam lah training yang perlu diaturkan. Soalan pertama, sanggup kerja dalam tekanan? Sanggup, okey. Itu soalan pertama. Menjadi pemimpin. Sanggup ditekan? Sanggup. Okey. Dan kena tekan sekali. Begitulah Nabi SAW malah yang training Nabi Allah Subhanahu Taala direct. Jadi cerita apa ni? Nabi SAW kalau si kehidupan very successful. Umur 25 sehinggakan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dah nampak kejayaan. Kita kalau nak banding kategori kalau anak kita lah umur 25 ataupun remaja 25 sekarang apa ada?
boleh menarik perhatian orang yang ada kedudukan. Belum tentu, sikit lah. Dia kena struggle lah. Tapi Nabi tidak. Hebat. Sehinggalah umur Nabi 40 tahun kemuncak kehidupan. Allah takdirkan kahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, makin hebatlah hidup. Tapi datang seruan untuk melihat kehidupan yang sebenar. Di situlah start Nabi disusahkan oleh musuh-musuh Allah, diboikot, dipulaukan, malah diancam bunuh. Sebab apa? Saya dah jemaah yang mulia Ta'ala. Sebab Nabi SAW diwahyukan untuk menyampaikan kebenaran tentang kehidupan. Nah, ini hakikat kehidupan. Kehidupan bukan menceritakan kebendaan, yang mana hari ini manusia suka nak mendengarnya. Kehidupan bukan menceritakan tentang perasaan, emosi, tentang bersedih-sedihan, yang mana manusia suka mendengarnya. Malah sekarang ada apps dalam apa nama tak, saya pun nak tertiak sebut dia. Muka sedih. Elok-elok kawan tu tengah senyum, dia bubuk app muka sedih entah. Ni app suruh seronok dengan sedih. Padahal Islam tak suruh bersedih, la tahzan. Dosa Ustaz? Dosa kita sedih seorang-seorang udahlah, bukan nak sedih berjemaah dosa ni. Sebab dosa beza-beza. Mungkinlah kita sedar, mengalir mata kita. Kemudian takat tu dia Allah gantikan kalau Allah ampunkan dosa kita. Allah hatikan hati kita lega tuan. Gembira dia. Ginilah balik umrah ataupun haji tuan. Memang ampun dosa. Tengok, sedih ke gembira? Orang balik haji ni, musim haji ni. Balik umrah lah haji, mungkin umrah cukup lah. Ada balik menangis, lepas balik menangis, apa kamu menangis teruk no ni? Dosa tak? Tak ada. Balik Allah seronoknya. Ya Allah seronoknya. Nak pergi lagi. Tu ciri orang ampun dosa. Umrah mabrurah. Allah, dia balik senyum. Pergi tu hati duk-dap. Ya Allah, memang segala bala dosa terpandang lah. Ya Allah, takutnya. Sabar, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, kita duk tenang. Jangan takut, jangan duk sangka buruk dengan Allah. Biasa dengar ceritanya macam-macam kan kat Mekah mana tu. Tak nampak Kaabah lah. Sudah saja. Ustaz macam mana ni? Ustaz kata tak nampak Kaabah Ustaz. Jangan sangka buruk lagi. Tenang-tenang. Dengan Allah itu, Allah Maha Pengampun. Dia pergi saja Mekah, tengok Kaabah, luruh hati dia. Dosanya sebanyak-banyak dia, Allah cabut macam tu je. Rasa-rasa nak makin dekat, nak makin taat, nak makin lagi jadi baik. Nampak? Itu ciri dia. Ciri antara tanda-tanda Allah ampunkan dosa seorang itu, hidup dia bertambah gembira, bukan bertambah sedih. Dalil dalam Quran surah Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dia beriman, yakin dengan Allah Maha Pengampun, kemudian dia beramal soleh. Lakukan kebaikan. Lupakan dah kejahatan yang pernah dilakukan, tinggalkan, taubat, tinggal, azam tak ulang lagi, kemudian lakukan kebaikan. Very basic. Dan begitu. Nah, balik pada perbincangan kita. Makna kata apa? Bila kata perjalanan kehidupan, itu bukan berbicara soal perasaan, kesedihan, dan bukan kita cerita nak seronok-seronok kan. Nak seronok-seronok tu cerita tentang apa yang seronok? Jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini, beli sana, beli sini. Itu kan yang seronok? Sampai bila nak buat kerja macam tu? Tak sampai juga maksud kehidupan. Lalas sekali yang seronok mana? Jiwanya tenang. Ya, inilah kebenaran. Mencari erti kehidupan yang bersandarkan kepada kebenaran. Yang benar apa? Yang benar itu kembali kepada Allah. Ini hakikat kehidupan, hidup mengenal Allah. Dihidupkan kita yang mana bersifat mati.
kehidupan. Lawannya kematian. Kehidupan sifat apa? Sifat kita atau sifat siapa? Allah. Hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sifat kita mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Surah Al-Baqarah 28. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Nampak? Jadi kehidupan, kalaulah kita faham akan asas kepada kehidupan yang Allah jadikan, Allah hidupkan kita, fahamnya kita itu apa? Mengenal Allah. Nabi SAW umur 40 tahun, Allah ceritakan perjalanan hidupnya very successful dalam kehidupan yang zahir. Tiba-tiba mari turun wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ibarat macam reset semula. Betul Nabi tak pernah cerita pengalaman Nabi apa yang berlaku sebelumnya. Nabi tak pernah menjadikan ukuran sebelum. Malah orang Quraisy, kafir Quraisy, itu yang dia marah. Dia terkejut, kenapa nak cerita yang ke depan? Ke depan apa? Akhirat. Dahsyat lagi. Bukan cerita tentang dunia dah. Cerita tentang akhirat. Di depan sana, menanti satu hari yang mana dibangkitkan semua manusia, akan ditanyakan seluruh perbuatan kita. Mereka dengar panik. Ni cerita tentang apa pula ni? Mana cerita tentang dunia mana? Dah. Yaumul akhirah. Akhirat apa pula? Dia marah. Nabi boleh cerita tentang pengalaman Nabi, kejayaan Nabi, cerita pembangunan bagaimana Nabi membina kejayaan Nabi yang sebelumnya. Tapi rupanya bila Nabi bawa cerita tentang akhirat, kejayaannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ini kehidupan. Sebab itu mana-mana kehidupan yang tidak bermula dengan kebenaran hakikat yang membawa kepada hari yang sebenar, Yaumul Akhirah, sebenarnya dia tidak membina lagi kehidupan dia. Sebab tu akhir-akhir kehidupannya ataupun di tengah-tengah perjalanan kehidupan dia akan bertemu dengan kepincangan, kebuntuan, silap hari bulan, kehancuran. Sebab dia mengarah kepada bukan sifat hidup, dia pergi pada sifat mati. Apa dia mengarah kepada kebendaan. Sedangkan hidup itu datangnya wahyu yang pertama, Nabi diwahyukan sehingga dilantik menjadi Nabi dan Rasul untuk membawa umat, untuk membawa manusia kepada melihat yang mati, yakni melihat kepada dunia ni mati, melihat kepada akhirat. Akhirat itulah yang kekal abadi. Dunia tempat perpisahan, akhirat tempat pertemuan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, maka bermulanya bila berbicara soal akhirat, maka bermula dengan apa? Dengan mengenal Allah. Amanu, beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di gandingannya begitu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ringkas. Orang beriman, dia yakin. Bukan percaya lagi dah. Yakin hari akhirat. Yakin ni, kita kena faham sampai yakin. Yakin apa? Nampak dengan mata hati. Jelas hala tuju hidup. Tak ada lagi berbelah bagi. Apa maksud? Contoh. Bila kata beriman kepada Allah, yakni Allah Maha Berkuasa. Secara tafsir. Ini secara ringkas. Allah Maha Berkuasa. Bila Allah berkuasa atas dunia, maka apa perintahnya? Bila berkuasa mesti ada akta dia. Penguat kuasa. Berkuasa mesti ada enactment dia. Apa rang undang-undang, apa perkara-perkara yang telah digazetkan oleh pihak berkuasa supaya kita tidak melanggarnya. Maka kita pun melihat apa enactment itulah, yang ini syariat Allah. Apanya halal dan apanya haram, pergi kepada suruhan yang utama, larangan yang utama. Suruhan yang utama pergi kepada mengesahkan Allah. Maka selepas turunnya surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, maka turunnya kemudian surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yakni bila kata mengesahkan Allah SWT,
dia akan merujuk pada membesarkan, mentakzimkan, mengagungkan. Seperti kata lain, bila kita melihat dunia, lalu kita mengagungkan pencipta dunia, bukan melihat dunia, mengagungkan dunia. Sebab tu datangnya Nabi ajar, lihat kepada dunia, maka datangnya sunnah dalam menyebut apa? Contoh, lihat nikmat, puji alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Lihat benda yang tidak baik, subhanallah, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak adanya lihat wow ataupun hebat juga ada. Tak ada. Sebab pada dunia itu yang ada sebenarnya zahir sifat Allah, sifat yang menjadikan, yakni Allah berkuasa mengadakan dunia yang berasal tak ada. Sebab tu bila kita lihat saja dunia, hakikat kepada kehidupan kita ini sepatutnya membawa kepada adanya Allah. Itu kebenaran. Tengok langit, tengok alam. Kalau tinggi sangat tengok langit, tengok diri. Khalaqal insana min alaqa. Ini Allah suruh Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada diri kamu tu, asal kamu orang tak panggil apa-apa pun, tak ada pun nak kerja, tak ada pun nak apa pun tak ada, tiba-tiba dapat kerja. Sebab apa? Ada ilmu. Ilmu nama siapa? Sifat siapa? Sehingga kan dengan ilmu kamu dapat harta, dapat gaji, dapat semua. Kalau tak ada ilmu, ada orang nak ambil kerja? Tak ada. Jadi ilmu sifat kita atau sifat siapa? Oh, tak mengenal dia. Kata tadi kan, kalau tengok langit, nampak kekuasaan Allah. Tengok diri, nampak juga kekuasaan Allah. Maka zahir sifat kekuasaan Allah pada diri kita. Maka apa yang perlu dilakukan setelah itu, jangan, bila kata mengesakan Allah, larangannya jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Ini saya bincang dalam kehidupan. Kalau kita perbahasan dalam perbahasan akidah, ya perbahasannya. Tapi perbahasan akidah itu mesti diterjemahkan dalam kehidupan. Ini perkara yang mesti diulang berkali-kali. Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbarui iman kami? Kita dah nampak sekali mengucap selesai masalah. Ya, tapi nak menjaganya tu bermasalah. Menjaganya itu yang bermasalah. Beli kereta Ferrari, sedap sekali beli. Nak menjaganya, salah jaga, garuk kepala kan. Nak mengadakan, sebab orang kata kita kalau dalam building maintenance, dalam ilmu design kan, memang nak buat besar-besar memang sedap. Buat tingkap tinggi-tinggi, buat rumah besar-besar. Pergi nak menjaganya, maintenance, Allah, kena pakai crane tu, tukang langsir. Tak pasal-pasal sewa crane. Tailor pula tak pasal-pasal, tak ada tailor biasa. Siap pula bukan sehari dua, bulan-bulan ni situ. Maintenance. Memang kita sedap mula nak pakai seronok nak lihat, tapi nak jaganya. Kalau terbiar pula, dah mula dipanggil lama-lama rosak. Barang dunia ni barang rosak. Lama-lama dia akan rosak. Dipanggil apa? Dalam bahasa ni dipanggil deterioration. Lama-lama kalau tak jaga cat ni, lama-lama dia berlumut, kusam. Sudah dia. Memang barang dunia mana ada boleh dibiar begitu saja. Semua nak dijaga. Mana ada kita pakai memang seronok pakai. Sebab tu setengah orang kalau pakai tanpa ada tujuan, apatah lagi bukan untuk Allah, beban dia. Oh, pening kepala pakai, tak payahlah pakai. Oh, pening kepala pakai, tak payahlah pakai. Jangan. Itu barang dunia. Sebab itu sedang jemaahnya mulakan Allah Ta'ala. Maka bila kata melihat dengan yang berkuasa, Allah suruh melihat, Allah suruh kita ni membesarkannya, mengagungkannya dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadi jalan panduan
yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW, daripada bermulanya kita itu melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Mana dalil melihat kekuasaan Allah Ta'ala? Itulah Iqra, bacalah, lihatlah, bismi Rabb, dengan Rabb, dengan kuasa Allah pada setiap kejadian. Ini sangat sukar apatah lagi kita berada di akhir zaman. Bila berada di akhir zaman ini sangat sukar, kerana kekuasaan kebendaan mampu menguasai kekuasaan Tuhan. Hati-hati. Kekuasaan kebendaan. Apatah lagi zaman-zaman kebendaan yang boleh menunjukkan sesuatu teknologi yang berubah kepada satu perkara kepada satu perkara. Sedangkan terjadinya itu ada prosesnya, bukan sebab benda itu, bukan sebab mesin itu. Mesin tu pun dikena buat oleh manusia. Yang buat manusia siapa? Ini yang kita kena pastikan dalam perbahasan kehidupan. Mungkin dalam perbahasan agama yang menjurus kepada silibus pendidikan agama, kita jaga, dan silibus itu kita mesti berhati-hati dalam membahasnya. Taib, ada kaedah usul perbahasannya. Dalam kehidupan juga begitu perbahasannya. Apa garis panduan kita dalam membahaskan kehidupan? Yang mana kehidupan ini jelas-jelas Nabi kata ada perbahasan tentang fitnah mahya, fitnah kehidupan. Tak sebut fitnah agama. Agama terpelihara oleh pencipta dan pemiliknya, Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam, agama Islam, ini milik Allah. Tapi kehidupan ini kalau tidak dijaga, tidak dibahas dengan agama, ini kebenaran, maka bermulanya episod untuk fitnah agama. Barulah agama itu terfitnah, disebabkan oleh kehidupan kita yang tidak dibina dengan kebenaran. Bermulanya ajaran sesat. Bermula mana disesatkannya? Pada kehidupan orang itu, cara fikir dia, cara tengok dia, cara faham dia. Mula dia duk tengok agama, tengok cara dia. Tu hati-hati. Dia tidak membesarkan Allah, membesarkan diri dia. Mula datang ajaran-ajaran menyimpang. Sila bulan Quran pun boleh ditukar-tukarnya, kedudukan-kedudukan Al-Quran. Sebab tu baca itu bermula sunatnya a'udzubillah, kalam ta'awuz. Syaitan ni licik. Kalau dia tak boleh fitnah pada amalan itu, maka bermulanya dia akan fitnah pada kehidupan kita. Tentang apa? Tentang tadi, gagal untuk membesarkan Allah, mengesahkan Allah, maka kita akan terjerumus dengan larangan yang paling besar, iaitu jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Apa menyekutukan? Yang mana kalau bahasa mudah, kita memahami ada kuasa lain yang boleh mendatangkan hajat kita. Ada kuasa lain. Contoh, kita berhajat nak jadi kaya. Kalau sebut-sebut jadi kaya ni, kita berhajat nak jadi kaya. Tanyalah semua orang. Semua nak jadi kaya. Soalan, dalam kita memahami kaya, ada tak kuasa lain yang boleh mendatangkan kaya? Yang ni masuk halu jarum ni. Dia dah nampak apa? Harta. Mana dalil mengatakan harta mendatangkan kaya? Tetapi wujudnya kekeliruan, fitnah. Surah Fatir ayat 5. Yang mana syaitan licik untuk mengelirukan manusia tentang Allah. Walhal harta simbol saja, bukan harta yang mendatangkan kaya. Kaya sudah ada sebelum harta, kerana kaya itu ada sifatnya ghina. Balik pada namanya Al-Ghani. Harta ada nama tak? Mana ada harta? Apa dia? Benda. Duit itu pun sekarang currency tu pun naik sekarang. Nilai sandaran dengan apa? Mah tu pun naik juga. Mana yang kekal? Kaya. Kaya kekal. Harta tak. Jadi kaya ni sandarannya mana? Ada kuasa lain tidak? Tak ada. Kalau orang benar-benar beriman, nampak kaya tu satu je. Yang apa? Illallah. Titik. Khalas. Jazam. Harta penzahiran sahaja. Malah harta bagi orang dunia itu harta benda lah. Harta bagi orang akhirat pahala.
Malah Nabi direct bagi tamsilan siapakah orang yang muflis di akhirat sana. Sahabat pun bagi jawapan yang tak ada harta. Dan Nabi tanya siapa orang muflis saja. Nabi tak tanya akhirat, Nabi tanya siapa orang muflis. Kita nampak muflis saja nampak harta kan. Muflis saja orang yang tak ada harta. Nabi kata tak, yang tak ada pahala. Tengok, Nabi tengok harta itu sebenarnya apa. Harta bagi orang beriman itu pahala. Baru-baru ni ada kematian Presiden UAE, bekas mantan UAE, dia duk forward kan. Harta dia tuan. Ini saya sebut hartanya, bukan kekayaannya. Kalau sebut dalam perbahasan dunia memang kekayaan dunia. Tapi dalam hakikat kehidupan saya kata hartanya 150 bilion. Berapa keturunan tu? Kalau bagi-bagi dekat karya sini tak habis lagi tu kan. Seorang sejuta pun tak habis lagi. 150 bilion. Tapi kuburnya basic. Tu tak ada apa. Kubur tu tanam itu habis. Adakah daripada 150 bilion itu currency-nya sudah ditukar? Currency bila scan pahala, okey. Pahala, okey. Kita bawa duit pergi satu negara. Bawa 300 juta RM. Pergi London guna dolar. Contoh, London guna apa? Dolar. Tok. UK, pound sterling. Pergi sana. Tengok-tengok pound sterling diterima. Apa guna 300 juta ke? Miskin lagi dia waktu tu. Tak laku. Kenalah buat international punya exchange rate agak-agak. Bawalah bag, bawa bonzer sekalipun. Tengok-tengok duit Malaysia. Dah maaf, dia kata sorry. Currency negara saja. Kami tak terima currency lain. Cakap apa? Gitulah balik pada akhirat. Currency apa? Currency akhirat apa? Pahala. Baliklah data lah banyak macam mana. Kalau tak dikira pahala, miskin. Tu cara. Kalau kita boleh sinkronisekan pemahaman ini, maka kita sedang menuju pada kehidupan yang benar. Kita sedang berada di dunia yang palsu, mata'ul ghurur, tapi kita tak tipu oleh dunia yang palsu, lalu kita menggunakan dunia ini untuk menjadikan mazra'ah atau ladang untuk kita mendapatkan pahala dalam semua perkara. Ini strategi yang sebenar atau dipanggil mengakhiratkan dunia. Orang beriman ni dia sebenarnya kalau betul pergi pada tadi, dia lihat saja, nampak, ingat yang maha ada. Dia nampak kereta, ingat Allah. Macam mana nampak kereta ingat Allah? Contoh, sebab yang mengadakan asas, ini detail sikit lah bincang ni, besi azan ke? Belum? Sebenarnya nanti bagi di sini. Kereta ni bahan asasnya besi. Besi ni ada dalam surah Al-Hadid. Bukan kilang yang datangkan besi. Allah. Besi, kereta kita berzikir pada Allah SWT. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Taala. Maka kereta bertasbih kepada Allah Taala. Tuan punya kereta lalai dengan Allah Taala. Kereta punya geramnya aku. Maknanya bila kita ingat pada Allah, sudah pasti dia akan menggunakan keretanya itu ke jalan pahala. Bawa pergi mana? Bawa ke tempatnya Allah ridha. Selesai. Bukan kenapa beli saja, tengok ada lebih pula dalam akaun bank. Bomboi. Rasa nak beli, ambil rasa. Okey, baik kita sama sikit dah kesimpulan. Baik. Maka kalau kita lihat balik kehidupan ini, perbahasannya mesti bermula dengan kebenaran. Itu berbalik kepada sifat wajib bagi Nabi SAW, itu siddiq. Siddiq. Yang kita bincangkan ni dia ada uslub, ada kaedah dia ni siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Ni kita masih membincangkan dalam ruang lingkup siddiq yang benar. Baik. Maka kalau kita lihat tadi contoh dunia, tak ada saja-saja nak pakai, saja-saja tak ada istilah bagi orang yang benar. Perbincangannya aku pakai ni dosa ke pahala? Tu je, wallahi.
Itu saja perbincangan di sisi Allah. Bukan kita bincang hanya ikut kita atau ikut orang bagi pendapat. Kau rasa macam mana? Tak. Tanya yang aku pakai ni dosa ke pahala? Macam mana nak tahu? Kena ada ilmu lah. Ilmu yang membawa kepada keredaan, yang membawa kepada rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita pakai hal keadaan dunia, dunia ni kan saya kata tadi mula perbincangan itu, tak ada satu pun yang Allah jadikan di dunia ini. Tadi dalam surah Al-Hasyr saya bacakan tadi tu. Semua kejadian Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Kebanyakan yang kita ada sekarang ni semua daripada perut bumi dah. Hasil bumi, besi, timah, fil ard. Maka kalaulah fil ard, dunia dalam besi, timah, emas, semua tu zikir. Apa saja yang pakai kita semua berzikir. Maka tak ada asbab kata pakai untuk, tak ada istilah pakai untuk dunia, pakai untuk Allah patutnya. Untuk Allah patutnya pahala tak aku pakai ni. Pahala ke apa? Bukan kata apa orang kata. Ada ke tak ada bukan isunya. Isunya Allah redha tidak dengan adanya benda tu. Kalau Allah redha silakan. Sebab tu perbahasannya contoh. Orang beriman ni perbahasannya rugi, untung, dosa, pahala. Tak ada istilah untung kalau tidak berpahala. Walaupun 1, 2, 3, 150 bilion ke, tak ada. Tak ada istilah untung kalau tidak berpahala, dan tak ada istilah rugi kalau ianya berpahala. Tak ada ruginya. Contoh kita buat satu pelaburan yang meyakinkan kita pada pahala, jadi tak ada kerugian. Semua kebaikan itu menzahirkan, menggantikan dengan pahala, maka tak ada kerugian. Dan surah Al-Fatihah 5 yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan sekali-sekali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Dua keadaan di sini. Maka sebagai contoh, ada orang dia contoh, dia dalam hal muamalah, ni cerita muamalah ni, kalau kehidupan ni dia boleh kita kembangkan dalam kehidupan seharian kita. Dia ingat dengan harga murah itu, murah je beli ni. Dia bukan soal murah atau mahal. Dia bukan soal murah atau mahal. Soalnya bermanfaat atau tidak. Kalau benda itu tidak bermanfaat, 1 sen kita keluar, jangan keluar, rugi. Kalau benda itu bermanfaat, malah berpahala, berapa harga aku bayar. Ini sahabat Telaga Bi'ru Rumman, Bi'ru Usman, yang di share dia 100% Yahudi tuan. Telaga bukanlah mahal sangat modal pun, tapi tawaran Nabi pada siapa yang membebaskan telaga itu syurga. Daripada 10,000 dinar, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu up. Kita tawar menawar makin tawar kan. Kita tawar menawar makin tawar kawan tu ni Pak. Ni tawar menawar ni sampai 10,000, saya bayar 12,000. Pahala punya pasal. Datang sahabat lain nak beli telaga tu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kau boleh bagi aku syurga? Tak boleh, jangan buru seniaga dengan aku. Masya-Allah. Kalau inilah ada dalam jiwa kita, Allah selamat itu semua. Sebab untung rugi kita dosa pahala, bukannya harta benda. Kalau benda berapa harga ni? 2 juta, pahala tak? Pahala 5 juta aku bayar. Bawa betul? Pahala ke tidak? Tak, 1 sen pun aku takkan bayar. Bawa betul. Baru datang ni nilai value harta kita tu. Kita berhati-hati tak nak rugi ke akhirat sana. Bukan rugi kat dunia sini. Rugi dunia sini boleh kita cover balik, insya-Allah. Rugi akhirat sana, apa pun tak dapat. Ini dia. Jadi sedang jemaahnya Allah Taala. Begitulah sikit sebanyak perbahasan kita. Kita akan sambung pada setiap akan datang lagi, insya-Allah. Bagaimana kita nak merungkai sudut pandang kehidupan mengikut sifat Nabi SAW, soft, kebenaran. Sebab hidup ni penuh dengan kebatilan. Dalam kenyataan saya lepas, saya kata apa? Melihatlah dengan yang benar, kerana yang dilihat belum tentu benar. Lihat dengan yang benar, belum tentu yang dilihat itu benar. Apa maksud?
Lihat dengan yang benar, contoh harta. Lihatlah dengan pahala. Belum tentu kita lihat. Tengok pata itu membawa kesenangan untuk kita. Belum tentu. Tapi kalau lihat dengan pahala, itu pasti. Tengok harta, aku nak pahala pada harta ni. Kenapa kena ada harta? Sebab aku nak pahala. Kalau nak pahala, jangan berkira-kira. Macam tu pula buah dia. Cara dia macam tu. Melihatlah dengan yang benar. Belum tentu yang dilihat itu benar. Berhati-hati dalam melihat. Ataupun hati-hati dalam melihat. Jangan sampai lupa apa yang diingat. Lain pula tu. Lihat boleh lupa apa yang diingat. Kerana kita asalnya ingat satu, Allah. Tak ada benda lain yang kita ingat. Tapi jangan sampai apa yang kita lihat melupakan Allah. Atau kata hati-hati dalam melihat. Ini kita sambung nanti perbahasan akan datang, insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Mudah-mudahan semuanya hadir pada malam yang penuh barakah ni dan yang menonton, insya-Allah.